Baik. Akhirnya kita cerita pasal Sanusi. Right. Sanusi, rayuan Sanusi ditolak. Ganti rugi buat Mahfuz ditambah 70,000. Tu saya kata dah jatuh ditimpa tangga, ditimpa tarik pula tu. Mahkamah Rayuan hari ini menolak rayuan Menteri Besar Kedah untuk mengenepikan saman fitnah dikemukakan Naib Presiden Amanah Mahfuz Omar. Peguam Mahfuz Omar berkata barisan panel hakim di Mahkamah Rayuan juga menerima rayuan pihaknya agar jumlah ganti rugi yang ditetapkan Mahkamah Tinggi dinaikkan. Di peringkat Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebelum ini, jumlah ganti rugi diperintahkan adalah 50,000. Kan? Kemudian setelah rayuan itu dibuat, ditambah lagi, dinaikkan ke menjadi 120,000. Terdahulu prosiding itu berlangsung secara talian. Saman fitnah dikemukakan bekas anggota pokok sena difailkan pada 9 Oktober berdasarkan hantaran yang dibuat oleh Sanusi dalam akaun Facebooknya pada 30 Julai. Melalui hantaran tersebut, Sanusi yang juga pengarah pilihan raya PAS Pusat mengaitkan Mahfuz selaku wakil rakyat pokok sena dalam isu pemindahan spot Toto ke kawasan terbabit. Mahfuz juga mendakwa Sanusi menerbitkan satu video berdurasi 7 minit 57 saat di akaun Facebooknya yang memaparkan sekumpulan individu membantah pembukaan kedai spot Toto di pokok sena sambil memegang spanduk yang tertera nama pelantif. Dalam penghakiman, Wazir berkata tiada kesilapan dibuat Hakim Mahkamah Tinggi dalam penemuan mengenai liability. Pada masa sama, dia berpendapat kuantum ganti rugi adalah terlalu rendah. Wazir turut mengarahkan Sanusi membayar kos guaman 10,000 kepada Mahfuz. Baik. Pertama sekali, Mahfuz kalah dalam kes dalam Mahkamah Tinggi. So dia kena bayar, Sanusi kalah kepada Mahfuz dalam kes Mahkamah Tinggi dan dia kena bayar kepada Mahfuz 50,000. Masa tu Mahkamah kata Sanusi tak puas hati. Dia pun pergilah buat rayuan. Dia buat rayuan kepada Mahkamah Rayuan mengatakan tak betul ni. Kita kena lawan, tetap lawan. Sekali Mahkamah Rayuan kata Mahkamah Tinggi betul, tapi 50,000 ni rendah sangat. Saya jadikan 120,000 tuan-tuan. Bukan setakat 120,000, 10,000 lawyer tu punya, lawyer Mahfuz tu yang kos dia 10,000 tu pun kamu kena bayar. So 130,000 Mahfuz kena bayar, Sanusi kena bayar dengan Mahfuz ni. Dia bukan quantum. Bagi saya 130,000 bagi Menteri Besar Kedah ni tak ada apalah, peanuts lah orang kata. Tetapi perbuatan itu tuan-tuan, faham tak maksud saya perbuatan itu? Fitnah ni tuan-tuan, dia bukan masalah RM1, RM2, RM10, RM10 juta, bukan. Ada yang katakan saya, alah Is, bukan 10 juta saman tu, setakat 120,000 tuan-tuan. Dosa fitnah ni kita tak nilaikan pada kuantum. Tuhan tak tengok dosa tu, oh yang ni dosa 10 juta bayar, dosa 10 juta ni lagi besar daripada dosa yang bayar 120,000 ni. Tak ada. Dosa dia sama je tuan-tuan. Fitnah adalah fitnah. Kau menuduh tak? Dah dibuktikan kan? Ini pembuktian dalam mahkamah. Itu adalah fitnah. Itu adalah dosa. Bukankah orang PAS yang ajar kalau dosa kita kena cakap dosa lah. Dan memang benda tu dosa. Tapi tak adalah saya sampai nak mengeluarkan Sanusi itu daripada Islam. Taklah dia kafir. Tapi itu adalah suatu perbuatan dosa. Fitnah itu adalah satu perbuatan dosa tuan-tuan. So dosa dia apa? Dia macam ni. Dia kata dia buat fitnah, dia buat ceramah ataupun hantaran Facebook. Bukan ceramah, dia buat hantaran Facebook. Dia kata apa? Ada satu spot Toto ni buka di negeri Kedah, di Pokok Sena, tempat si Mahfuz ni. Okay, terbuka kat situ. Jadi dia kata, inilah dia, ahli parlimen lebih kurang lah kot. Yang memindahkan spot Toto pergi Pokok Sena. Inilah dia orang yang benarkan. Inilah dia. Lepas tu dia tunjuklah ada orang buat demonstrasi, tak bersetuju, termasuk dia tulis nama Mahfuz kat situ. So seolah-olah, apa fitnah dia? Sanusi nak beritahu bahawa Mahfuz lah yang bawa spot Toto tu dalam masa itu. Okay. Tahun 2019 sebelum 2019. Yang pertama, kebenaran untuk nak membuka apa-apa premis, apa-apa bisnes di premis di negeri tersebut, di DUN tersebut adalah hak orang kata kerajaan negeri. Itu bukan federal. Mahfuz ni ahli parlimen. Itu bukan kerajaan federal punya kerja. Saya tak faham. Saya tak tahu sama ada Sanusi tahu tak perkara ini. Itu bukan kerja ahli federal. Itu adalah kerajaan negeri di bawah PBT, pihak berkuasa tempatan, yang keluarkan lesen untuk satu-satu mana-mana kedai judi dan juga spot Toto dan sebagainya nak
beroperasi adalah di bawah kuasa PBT. Kalau PBT tak bagi, tak dapatlah. Pada waktu itu. Betul, pada waktu itu Pakatan Harapan yang memerintah. So, kuasanya pada PBT yang memberilah. Kita tak ada dia persoalan dia. Tapi dia bawa seolah dia kata ini kerja Mahfuz. Itu satu fitnah. Tak, tuan-tuan, saya setuju kalau Sanusi nak pergi bantai kerajaan negeri pada waktu itu, PBT pada waktu itu tak ada isu, itu hak dia. Tetapi sampai fitnah kata Sanusi lah yang bertanggungjawab memindahkan sport Toto itu. Power betul Sanusi. Mahfuz ni. Power betul Mahfuz. Sanusi kata macam tu. Power betul Mahfuz. Siap boleh pindahkan sport Toto. Apa? Mahfuz ni ada share ke dalam sport Toto? Kan? So akhirnya hari ini mahkamah telah menentukan bahawa Sanusi terjeduk. Mula-mula dia kena denda, dia kena bayar RM50,000. Kemudian mahkamah rayuan kata tak cukup. RM50,000 ni, RM120,000 lah. Aku takut kalau dia merayu, dia ada satu lagi rayuan dia boleh buat Aku takut dia merayu lagi, kena tambah lagi nanti. RM120,000 tak cukup. Kan? So tak payahlah merayu. Minta je lah maaf, senang. Minta maaf dengan Mahfuz. Minta apa orang kata ampun dengan Allah SWT. Doa-doa lah semoga Mahfuz ampunkan dosa. Tapi itulah. Kan? Ramai pula yang share tu. Ramai pula yang gelak-gelak tu. Ramai pula yang komen kan tentang posting Sanusi pada masa itu. So yang mana? Yang dah buat dosa tu, dah buat fitnah tu, buat fitnah. Yang dok share tu, yang dok komen tu, yang dah percaya tu, yang tu macam mana tuan-tuan? Yang tak tahu pun kejadian ni, tiba-tiba dia tak ingat pun dia pernah share. Dia tak ingat pun dia pernah posting. Sebab biasalah social media kan, tangan dia ringan je nak posting fitnah ni. Tengok ni, Mahfuz ni punya kerja ni. Ni nampak ni. Inilah dia geng-geng liberal ni. Inilah dia geng-geng pro perjudian ni. Sekarang dah fitnah tuan-tuan. Bila dah fitnah, siapa nak? Ni yang Sanusi boleh lah minta maaf, yang korang? Korang ni tak adalah. Maksudnya yang dok share tu, tak ada is. Kita akan bawa perkara ini ke akhirat. Tuan-tuan, kat dunia pun dah terciduk, kat akhirat aku risau korang nanti. Tapi tak apalah. Adinu nasihat kan. Din ni, agama ni adalah untuk kita saling nasihat menasihati di antara satu sama lain. Itulah tuan-tuan, pengajaran kepada apa yang kita bawa pada hari ini tuan-tuan. Pengajaran paling utama adalah semak fakta dahulu. Kalau kita nak kritik atas dasar fakta. Kritik atas dasar apa orang kata benda yang kita nak bawa itu ada asas dia. Dan kritik atas dasar polisi. Macam saya kata tadi, kalau Sanusi nak kritik kerajaan negeri. Kritik kerajaan negeri, kritik PBT di pokok sena tu yang membenarkan. Kritik yang itu tak ada isu. Tapi menuduh seolah-olah Mahfuz yang bawa sport Toto itu datang ke pokok sena, seolah-olah dia ada share dalam sport Toto tu, itu adalah satu fitnah. Dan benda ini, fitnah ni tuan-tuan, disebarkan oleh orang yang dengki dengan orang lain, disuarakan oleh orang yang dengki dengan orang lain, tapi disebarkan oleh orang yang bodoh, yang tak tahu bagaimana sebenarnya apakah benda itu perkara benar berlaku. Sampaikan ada yang kata takkanlah lebay nak menipu. Baiklah, macam saya kata tadi, insya-Allah bulan Mei ini Anwar ada Untold Story akan keluar. Saya akan tengok tarikh apa orang kata, tarikh yang sesuai. InsyaAllah saya akan booking satu panggung wayang di Putrajaya. Bila, di mana, pukul berapa, aku nak booking tiket. Sabar, nanti saya open satu hall tu, saya booking. Saya cuba dapatkan nama-nama seperti Zunar. Saya try dapatkan ahli-ahli parlimen, beberapa ahli parlimen datang. Mungkin ada ucapan sedikit. Kita bersama dengan reformis-reformis, kita duduk dalam tu, kita menonton filem tersebut. Separuh daripada tiket tu kita tanggung, separuh lagi tonton kena bayar lah. Separuh lagi tonton kena bayar. So dia ada lepas ni mesej, so saya berminat, sabar. Jangan mesej saya dulu. Jangan mesej admin saya. Bila saya open nanti, masa tu boleh. Dia terbuka hanya open kepada 265 orang saja. 265 orang saja. Masa tu kita akan ada jual merchandise. Masa tu kita akan ada makanan sendiri cuma tiket je kita sponsor. Makanan kena beli sendirilah. Masa tu nanti insya-Allah kita ramai-ramai jumpa. Kita pun ada jual baju PMX tu, PM ke-10 tu ada insya-Allah. Nanti saya akan announce tentang penjualan baju tersebut. So hari itu harap kita boleh pakai ramai-ramai lah. Jadi siapa yang order baju tu pada hari tu, maka mungkin kita boleh bagi, mungkin kita boleh bagi sebelum tu. Itu macam saya sebut tadi bahawa pencarum KWSP boleh membuat pinjaman cagaran pencaruman
pada 7 hari bulan April ini. Bagaimana metod? Kaedah macam mana? Bank dia adalah bank MBSB dan juga BSN. Pencarum KWSP yang berusia 40 sehingga 50 tahun yang mempunyai tabungan minimum 3,000 dalam akaun 2 layak membuat pinjaman bank mulai 7 April ini. Maksudnya dia kenalah berusia 40 ke 50 tahun, tabungan dia minimum 3,000 dan dalam akaun 2, minimum 3,000 dalam akaun 2. Bank Simpanan Nasional dan MBSB adalah antara institusi perbankan yang menyediakan kemudahan itu. KWSP dalam kenyataan berkata pinjaman itu merupakan fasiliti sokongan akaun 2 lanjutan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan baru-baru ini. Simpanan akaun 2 hanya boleh digunakan untuk membayar pembayaran peribadi ini menerusi permohonan awal, pengeluaran bersyarat umur 50 tahun atau 55 tahun berdasarkan pengeluaran sedia ada yang dibenarkan. Bagaimanapun pengeluaran ini adalah syarat yang mana pembayaran akan hanya dibuat kepada institusi apabila ahli telah mencapai 50 hingga 55 tahun. Maksudnya dah umur 50-55 nanti baru dia bayar. So dia boleh buat pinjaman sekarang tapi umur tu boleh dibayar. KWSP berkata ini akan dilaksanakan dalam 2 fasal, yang mana untuk fasal 1 akan bermula 7 April dan kekal dibuka selama setahun. Ahli yang layak berumur 40 tahun ke atas boleh memohon tertakluk kepada kesediaan bank. Tarikh mula di bawah umur 40 tahun. Tarikh mula fasal 2 yang untuk di bawah 40 tahun akan diumumkan dalam masa terdekat. So yang 40 tahun, bawah 40 pun ada, cuma bukan 7 April nanti. Now, saya kena teliti dulu mekanisme lebih detail. Adakah bermaksud kalau kita buat pinjaman ini durasi selama 10 tahun kita boleh tak bayar? Dan bila kita sampai 50 nanti, bila keluar duit tu akan bayar pinjaman kita. Itu yang pertama. Ataupun kita ada pilihan bayar, kita ada pilihan duit itu masih simpan di dalam KWSP. So itu merupakan mekanisme atau perkara yang nak kena dilihat dengan lebih detail beberapa hari ini, sebab pendetailan itu saya belum dapat lah, mungkin dah keluar tapi saya yang belum dapat. Jadi 7 April which is 4 hari lagi, which is minggu depan kot. 7 April hari Sabtu lah. So nanti kita akan dapat pendetailan tersebut. Nanti saya akan kongsi kepada semua bagaimana kaedah pengeluaran yang dimaksudkan.